Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang saya hormati pengurusi Masjid Sungai Ara, Sungai Rusa, barisan ahli jawatan kuasa, seterusnya saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memberi kita kesempatan dan kekuatan untuk kita melaksanakan pengabdian hidup kita semata-mata menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menyembah satu-satunya Tuhan, untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah pikulkan kepada kita di atas muka bumi ini. Dan kita juga bersyukur kerana kita masih lagi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang insya-Allah yang akan meneruskan perjuangan yang telah dirintis oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat untuk memastikan Islam ini tersebar luas kepada manusia di sekeliling kita. Kita turut mengajak manusia yang lain bersama-sama kembali kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kembali ke kampung asal kita, iaitu tempat pertama moyang kita Nabi Adam AS, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan dakwah yang telah kita lakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 108, Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, ila akhir ayat. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku, menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Daripada ayat ini kita memahami bahawa inilah sebenarnya sunnah terbesar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana wa man ittaba'ani, ana wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang menurutku. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang menuju ke jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang sedang kita laksanakan sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah, selain daripada kita memantapkan iman kita, memantapkan kepercayaan kita sebagai seorang yang beragama Islam, untuk menyelamatkan diri kita, untuk memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak lupa untuk kita berusaha mengajak manusia yang lain yang berada di sekeliling kita, untuk yang mana mereka ini masih lagi belum menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, topik kita pada malam ini seperti mana yang dalam poster, iaitu berkaitan dengan keaslian Al-Quran. Jadi apa kaitan topik ini, keaslian Al-Quran ini, dengan kita dan dengan dakwah? Sedangkan kalau kita lihat masyarakat kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, kita tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan kepercayaan, keyakinan, iman kita kepada Al-Quran sebagai salah sebuah kitab yang Allah turunkan kepada manusia, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Alhamdulillah, hari ini kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini 100% Al-Quran itu merupakan panduan hidup kita, panduan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Dalam solat kita,
kita membaca surah Al-Fatihah 17 kali dalam rakaat, 17 rakaat yang wajib, 17 kali kita baca dalam solat kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa doa kita yang kita minta kepada Allah Taala? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan Allah memberi jawapan. Jalan yang lurus itu selepas surah Al-Fatihah, iaitu surah Al-Baqarah ayat 2, Allah sebut dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin, iaitu kitab yang tiada keraguan padanya dan menjadi petunjuk, panduan kepada mereka yang bertakwa. InsyaAllah yang hadir pada malam ini, saya percaya kita semua dalam usaha untuk menjadi orang yang bertakwa, insyaAllah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kenapa kita membincangkan topik keaslian Al-Quran? Siapa nak jawab? Okey. Kenapa? Sebab kita adalah pendakwah. Bila mana kita katakan kita ni seorang pendakwah yang mengajak manusia kepada mengenal Allah, apabila kita berdakwah, kita berjumpa dengan mereka yang bukan Islam, kita sampaikan Islam kepada mereka. Bila ada peluang, kita ceritakan Islam kepada mereka, dan kadang-kadang mereka timbul soalan-soalan daripada mereka tentang Islam, khususnya tentang Al-Quran. Jadi kalau kita tidak orang datang kepada kita nak tahu pasal Islam, walaupun dia tidak tanya tentang Al-Quran, kita pasti ambil peluang ini untuk sampaikan Islam kepada mereka. Yang mana kita beriman, kita percaya tentang Al-Quran, rukun Islam yang ketiga yang wajib kita percaya, dan kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan kitab melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul, beberapa kitab yang kita tahu melalui Al-Quran. Melalui Al-Quran, Allah sebut di dalam Al-Quran kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurah, Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil, Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kita sebagai orang yang beriman, kita percaya kitab-kitab ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuklah kitab yang terakhir, manual yang terakhir yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kitab yang dinamakan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang menjadi panduan kepada semua manusia. Hudan linnas, bukan hanya kepada orang yang Islam saja. Al-Quran ini petunjuk kepada sekalian manusia, termasuklah mereka yang bukan Islam, bila mana mereka mengambil manfaat daripada Al-Quran. Bukan hanya kepada orang Arab, termasuk juga orang bukan Arab. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW, malah Al-Quran ini kekal akhir zaman, hingga akhir zaman sampailah hari kiamat. Jadi persoalannya, apabila kita berdakwah kepada masyarakat majmuk, kepada mereka yang bukan Islam, berkaitan dengan Al-Quran, banyak persoalan yang kita dapat. Kami di Hidayah Center, bila nak menerangkan Islam, tidak lari daripada Al-Quran. Kita ceritakan tentang Al-Quran. Jadi ada persoalan-persoalan yang mereka nak menambahkan keyakinan mereka tentang Islam ini melalui Al-Quran. Dan namun begitu, ada juga musuh-musuh Islam yang mana mereka menggunakan Al-Quran ini untuk menggoyahkan akidah umat Islam, menggoyang iman orang Islam. Mereka menggunakan ayat Al-Quran untuk mengelirukan, dan akhirnya kalau umat Islam tidak ada ilmu, asas ilmu pengetahuan, tidak ada iman, boleh jadi, boleh gugur, boleh tergelincir akidah Islam, boleh terkeluar daripada agama Islam, pergi kepada agama selain Islam, ataupun mereka tidak percaya kepada Tuhan. Jadi malam ini saya kecilkan perbincangan kita kepada dua persoalan yang sering ditanya oleh mereka yang bukan Islam. Apa persoalan yang mereka tanya? Ini kita nak bincangkan dan kita nak jawab kepada mereka. Selain kita nak menjawab kepada mereka, sebenarnya ia adalah menambahkan keimanan kepada kita sendiri, menambahkan keyakinan kita kepada agama kita sendiri. Jika kita tak mampu nak menjawab,
kita akan rasa tak happy lah. Tak happy, tak mampu nak jawab tentang agama kita sendiri. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, soalan pertama yang ditanya kepada kita yang bukan non-Muslim tanya kepada kita, soalannya adalah bagaimana Al-Quran ini boleh terpelihara? Macam mana kita nak jawab? Kita nak meyakinkan mereka bahawa agama Islam ni adalah agama yang benar. Mereka tanya, kita kata kita ada sumber kita adalah Al-Quran. Jadi macam mana kita nak katakan Al-Quran yang ada sekarang ni, yang kita amalkan, yang kita hafal, yang kita tadabbur ni adalah Al-Quran yang betul-betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana kita nak jawab? Aishno. Jadi kita kena ada ilmu lah nak menjawab soalan-soalan yang mereka tanyakan. Macam mana kita nak meyakinkan mereka bahawa Al-Quran yang ada sekarang ni adalah Al-Quran yang sama daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun sampai ke hari ini, tidak ada perubahan. Macam mana kita nak jawab? Daripada surah Fatihah sampailah surah An-Nas, 114 surah, tidak ada perubahan walaupun satu huruf sejak 1400 tahun dahulu sehinggalah sekarang. Macam mana proses pemeliharaan Al-Quran tersebut? Kita dalam saya masa belajar di sekolah menengah di Mahat Mahmud Pokok Sena, kita ada subjek ni lah, subjek kalau belajar tentang agama kita ada subjek ni, dinamakan subjek ni Ulumul Quran, Ulum Quran. Kita bincangkan dalam subjek Ulum Quran. Bila masuk sekolah universiti, kita pun belajar tentang Al-Quran, subjek Ulumul Quran. Tetapi bila mana kita tidak merasai keperluan, maksudnya kita belajar itu hanya sekadar untuk belajar, tapi bila mana kita bergaul dengan orang bukan Islam, persoalan-persoalan yang mereka tanyakan tentang Al-Quran itu mencabar kita. Waktu itu kita akan merasa pentingnya ilmu yang kita belajar selama ni. Kalau kita tidak gunakan, tidak manfaatkan, ilmu itu akan hilang. Jadi alhamdulillah, kita bergaul dengan mereka yang bukan Islam, persoalan-persoalan ni juga kepada muallaf yang kita sampaikan kepada mereka, yang mereka berfikir, maka kita perlu kukuhkan menjawab persoalan-persoalan khususnya berkenaan dengan Al-Quran. Jadi itulah persoalan yang datang daripada non-Muslim. Jadi alangkah bagusnya kalau kita mempunyai ilmu pengetahuan, kita menjawab persoalan-persoalan mereka. Mudah-mudahan dengan jawapan yang kita berikan tentang Al-Quran dapat meyakinkan mereka, mereka terbuka hati mereka, terbuka minda mereka. Kita mengharapkan mereka menerima Islam, insya-Allah. Jadi kita juga percaya kitab-kitab lain sudah berlaku penyelewengan, sudah berubah, melainkan satu saja kitab, iaitu Al-Quran, yang mana isi kandungannya tetap sama sehingga hari ini. Dan kitab yang pernah Allah turunkan sejak dahulu lagi, kitab-kitab selain daripada Al-Quran, sebelum Al-Quran diturunkan, kitab-kitab samawi, mereka memang sudah ada perubahan dalam kitab tersebut. Sudah ada penambah tokok tambah daripada tangan-tangan manusia. Jadi kenapa Al-Quran ini terpelihara? Yang pertamanya adalah itu adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah sebut di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9, Allah sebut auzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9. Maksudnya apa? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Az-Zikr, perkataan Az-Zikr, salah satu nama dalam Al-Quran iaitu Az-Zikr. Dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Jadi satu janji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang akan memelihara Al-Quran. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, itu soalan pertama yang kita akan bincangkan dan kita nak menjawab persoalan ini. Yang pertama tadi saya ulangkan, iaitu bagaimana Al-Quran ini boleh terpelihara. Kita nak buktikan macam mana Al-Quran ini boleh terpelihara, yang mana soalan ini ditanya oleh non-Muslim. Soalan yang kedua, bagaimana kita nak membuktikan Al-Quran ini yang kita baca hari ini, yang kita tadabbur hari ini, yang kita hafal hari ini adalah betul-betul kalam Allah, bukan kalam manusia. Macam mana kita nak buktikan? Ia memang datang daripada Allah SWT, wahyu daripada Allah SWT. Jadi dalam kalangan orang Islam tidak timbul masalah, walaupun ramai orang Islam yang berada di luar sana tidak membaca Al-Quran, tidak amalkan Al-Quran, tapi mereka tidak ada masalah kerana mereka percaya dengan Al-Quran bahawa kitab Allah, Al-Quran ini adalah kitab Allah, kalam Allah, kata-kata Allah.
Tapi apabila kita berdepan dengan orang bukan Islam, kita nak bagi hujah tentang Al-Quran, ayat Al-Quran, mungkin susah. Mereka tidak beriman dengan ayat Al-Quran. Jadi menggunakan logik. Antaranya melalui sejarah lah. Kita menggunakan sejarah. Kita nak berdepan dengan orang bukan Islam, lagi-lagi mereka yang mencari kebenaran. Dia dah dekat dengan Islam, tapi dia belum lagi yakin dengan Islam. Dia nak tahu apakah yang membuktikan Al-Quran itu merupakan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata-kata Tuhan, bukan rekaan manusia. Macam mana kita nak menjawab persoalan tersebut? Antara dakwaan mereka kepada Al-Quran, antaranya adalah, saya sebutkan di sini beberapa. Yang pertama, mereka mendakwa Al-Quran ini tulisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang buat, nabi yang ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana kita nak menjawab soalan ni? Al-Quran itu adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tulis, Nabi yang reka. Tu macam mana kita nak menjawab? Dan yang kedua, dakwaan bahawa Al-Quran ini ciplak daripada kitab Bible. Apabila kita lihat, mengkaji Al-Quran, sudah tentu adanya persamaan di antara Al-Quran dengan Bible, ataupun Injil lah, kitab Injil. Jadi macam mana kita nak menjawab persoalan dakwaan yang menyatakan Al-Quran ini ciplak daripada Bible? Itulah contoh-contoh tuduhan dakwaan yang dilemparkan oleh musuh-musuh Islam ataupun orang-orang yang nak memburukkan Islam, termasuklah dari sudut aspek Al-Quran. Jadi kita kena ada ilmu untuk menjawab persoalan tersebut. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kita pergi kepada persoalan yang pertama. Bagaimana kita nak menjawab menggunakan dalil-dalil berkenaan dengan bagaimana Al-Quran ini terpelihara. Untuk soalan yang kedua, bagaimana Al-Quran ini wahyu daripada Tuhan, betul-betul wahyu daripada Tuhan, mungkin kita akan bincangkan pada minggu-minggu yang akan datang lah. Masa tak sempat untuk hari ini kita bincangkan dua persoalan tersebut. Jadi kita bincangkan satu persoalan sajalah, aspek bagaimana proses pemeliharaan Al-Quran. Kita kena ada sedikit ilmu berkenaan dengan latar belakang tentang Al-Quran, bagaimana Al-Quran ini terpelihara. Baik, bagi malam ini secara ringkas saya akan kongsikan bagi yang tidak tahu bagaimana proses penjagaan dan juga pemeliharaan Al-Quran yang berlaku sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian zaman Khalifah, sehinggalah sampai sekarang. Bagaimana kita nak menjawab persoalan-persoalan berkenaan dengan Al-Quran ini terpelihara, sama seperti mana zaman Nabi Muhammad SAW. Baik, kita pergi kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Al-Quran diturunkan. Ketika mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sampaikan kepada para sahabat, kemudian para sahabat akan menghafal Al-Quran. Jadi inilah proses yang pertama dan yang paling utama yang menyebabkan Al-Quran ini terpelihara sampai sekarang, iaitu melalui hafalan, melalui hafalan. Al-Quran turun ketika mana umur Nabi SAW 40 tahun. Nabi dilantik menjadi Rasul. Kemudian ayat Al-Quran, wahyu yang turun ketika itu, wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 sehingga 5 turun kepada Nabi SAW. Kemudian Al-Quran diturun ketika secara beransur-ansur. Antara hikmahnya Al-Quran turun secara beransur-ansur adalah memudahkan para sahabat untuk menghafal Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Al-Quran tidak turun sekaligus, 114 surah tu turun sekaligus dalam satu masa, tidak. Dan Al-Quran itu tempohnya ketika mana Nabi SAW dilantik menjadi Rasul sampailah Nabi Muhammad wafat. Tempohnya adalah sebanyak 23 tahun, iaitu ketika mana Nabi berada di Mekah 13 tahun, kemudian berhijrah ke Madinah 10 tahun. Jadi tempoh wahyu turun itu selama 23 tahun. Dan untuk pengetahuan, tambahan info, dalam Al-Quran adanya surah dipanggil surah Makkiyah dan juga surah Madaniyah. Ini ada perbezaan pandangan lah daripada kalangan para ulama, ta'rifan surah Makkiyah, surah Madaniyah. Dan surah Makkiyah bila dikira,
Makkiyah terdapat dalam Al-Quran sebanyak 86 surah, dan surahnya adalah bersifat pendek-pendek. Dan surah Makkiyah ini membincangkan tentang keimanan, tentang ketuhanan, tentang akidah. Manakala surah Madaniyah mempunyai sebanyak 28 surah. Tadi 86, ini 28, campur 114 surah. Surah Madaniyah lebih kepada bersifat undang-undang, hukum hakam, dan aspek-aspek lain lah, selain daripada akidah. Jadi Al-Quran ini turun secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad kongsikan kepada para sahabat Nabi SAW, dan para sahabat Nabi menghafal surah-surah, ayat-ayat yang diturunkan. Jadi para sahabat menghafal, dan mereka, budaya orang Arab ketika mana mereka nak mendapatkan ilmu, satu fakta, mereka orang Arab ketika di zaman Nabi SAW, kebanyakan majoritinya adalah ummi, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Dipanggil istilah dia buta huruf lah, buta huruf. Dan tradisi mereka nak mendapatkan ilmu dengan hafazan. Satu masa ke satu masa, sampai ke daripada nenek moyang mereka melalui hafazan. Begitu jugalah diteruskan tradisi tersebut ketika mana wahyu diturunkan. Nabi bacakan kepada mereka Al-Quran, lalu mereka menghafal dan mereka memelihara Al-Quran tersebut melalui pelbagai cara lah. Contohnya ketika mereka hendak solat, mereka akan membaca surah Fatihah. Selepas surah Fatihah, mereka akan membaca surah-surah yang mereka hafal. Begitu jugalah kita di Hidayah Center, bila belajar dengan mu'allaf, bila mereka nak menghafal Al-Quran, surah-surah pendek, jadi kita nak kukuhkan dia punya hafazannya, minta baca dalam solat. Nak test kita hafazan kita, baca dalam solat. Kalau mana dalam solat masih lagi tak ingat kat mana, belum lagi kukuh lah. Jadi para sahabat nak kukuhkan bacaan mereka, hafazan mereka, mereka baca dalam solat. Jadi Al-Quran ini Allah jadikan mukjizat Al-Quran, Allah mudahkan menghafal, mudahkan untuk kita membaca. Kalau kita nak tunjukkan macam mana hafalan itu dipelihara, iaitu kalau ada orang yang cuba untuk mengubah Al-Quran, sudah tentu dapat dikenal pasti apa yang diubah tersebut. Sebab apa? Sebab ramai orang yang menghafal Al-Quran. Contohnya kita buat analoginya seperti kita menghafal, kalau di Malaysia menghafal lagu Negaraku. Kat sini ada yang tak hafal lagu Negaraku? Ashno, Filipin tak hafal hafal, alhamdulillah hafal. So maklum lagu Negaraku semua orang ketahui. Kita sebagai rakyat Malaysia, sama ada Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, kita tahu tentang lagu Negaraku. Kalau kita baca salah, kita akan dapat tahu kat mana salah tersebut. Begitu jugalah Al-Quran. Apabila Al-Quran ini dihafal oleh begitu ramai orang di zaman Nabi, sampailah sekarang masih lagi menghafal, bukan sekadar seorang, bukan 10 orang, bukan satu negara, malah berjuta-juta manusia dari dulu sampai sekarang menghafal Al-Quran. Takkan ada seorang pun yang boleh mengubah isi kandungan Al-Quran. Sebab itu kalau kita nak Al-Quran diubah, orang akan tahu Al-Quran itu salah. Itu logik macam mana Al-Quran itu sampai sekarang dipelihara, tidak ada yang boleh mengubah Al-Quran, sebab menggunakan proses hafalan. Itulah contoh macam mana proses Al-Quran dipelihara. Sedikit tambahan susunan dalam Al-Quran. Kita tahu bahawa Al-Quran ini diturunkan bukan sekaligus, tetapi mengikut peristiwa-peristiwa tertentu, dan dia tidak mengikut turutan Al-Quran tersebut. Daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas, tidak ikut turutan. Jadi macam mana kita nak menjawab persoalan Al-Quran yang macam yang disusun yang macam Al-Quran sekarang? Jadi kita lihat kepada sejarah lah. Sebenarnya susunan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam istilah Arab kita belajar dipanggil tauqifi.
ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana ditentukan oleh Allah Taala? Iaitu ketika mana di bulan Ramadan Nabi SAW akan bertadarus dengan Jibril, dengan gurunya malaikat Jibril, akan bertilawah, bertadarus, dan Jibril akan semak, cek bacaan Nabi SAW, mengikut susunan daripada surah Fatihah sampailah surah An-Nas. Jadi di situlah Al-Quran disusun dengan hafazan, tadarus Nabi SAW dengan malaikat Jibril. Sampailah di bulan Ramadan yang terakhir sebelum Nabi wafat, Nabi sempat bertadarus, sempat membaca dengan malaikat Jibril sebanyak 2 kali pusingan, 2 kali round Nabi baca, daripada surah Fatihah sampailah surah An-Nas. Okey, itu yang pertama, iaitu melalui Al-Quran ini terpelihara melalui hafalan. Yang kedua, Al-Quran juga terpelihara melalui penulisan. Proses penulisan yang mana sebenarnya pada zaman Nabi, walaupun pada zaman itu masyarakat Arab kebanyakan, majoritinya adalah ummi, tidak tahu membaca, tak tahu menulis, tetapi ada juga daripada kalangan mereka yang tahu menulis dan tahu membaca. Jadi mereka yang tahu menulis, tahu membaca ini, mereka akan dilantik, ataupun Nabi Muhammad SAW memberi tugasan kepada mereka untuk menulis wahyu. Walau bagaimanapun penulisan Al-Quran tersebut di zaman Nabi SAW bukan seperti kita sekarang dalam satu buku, tetapi dia terpisah-pisah dalam naskah-naskah, dan ditulis pun di pelepah tamar, di kulit-kulit binatang dan sebagainya. Dan antara penulis Kitabul Wahyu, penulis wahyu yang terkenal ketika zaman Nabi SAW, antaranya Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit. Yang kedua Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Zubair bin Awam. Ini antara penulis wahyu zaman Nabi SAW. Dan apabila kita mengkaji lagi, kita himpunkan penulis-penulis wahyu, terdapat 58 penulis wahyu, penulis Al-Quran. Jadi kesimpulannya, di zaman Nabi SAW Al-Quran terpelihara melalui 2 proses, iaitu yang pertamanya melalui hafalan, yang keduanya melalui penulisan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masuk kepada pasca selepas kewafatan Nabi SAW. Macam mana Al-Quran itu prosesnya terpelihara, Selepas kewafatan Nabi SAW, di masa zaman Nabi SAW masih belum ada mushaf yang dikumpulkan. Jadi masuk zaman Khalifah Abu Bakar. Selepas Nabi, khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sewaktu beliau menjadi khalifah yang pertama, Islam mula tersebar luas, luar daripada tanah Arab. Empayar Islam semakin luas, dan sahabat-sahabat Nabi termasuklah mereka yang menghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran, mereka dihantar keluar daripada tanah Arab, pergi kepada empayar-empayar luar daripada tanah Arab. Tugas mereka adalah mengajar orang yang masuk Islam di sana, mengajar Al-Quran. Dan akhirnya Al-Quran ini tersebar luas. Semakin ramai orang yang menghafal Al-Quran, mendirikan madrasah-madrasah, mahat-mahat yang mana anak-anak dilatih untuk membaca Al-Quran, dan akhirnya mereka menjadi penghafal Al-Quran. Di zaman sahabat lagi sebenarnya sudah ada madrasah-madrasah yang mana anak-anak orang Islam menghafal Al-Quran, sampailah sekarang zaman kita, buka tahfiz dan sebagainya. Tidak ada kitab suci yang lain, agama lain, yang mana pengganuknya bukan setakat 10 orang, bukan 20 orang, tetapi berjuta manusia hafal daripada perkataan yang pertama sampailah perkataan terakhir dalam kitab mereka, melainkan Al-Quran sahaja yang pengganduknya mampu menghafal. Kalau ada pun yang menghafal daripada kalangan selain daripada Islam, selain daripada Al-Quran, mereka kebanyakannya adalah orang-orang atasan saja, orang-orang agamawan mereka, yang biasa, yang kalau orang biasa mereka tidak hafal. Ini kisah-kisah ni disebut di dalam Al-Quran. Misalnya seperti kisah Bani Israel, yang mana
kitab mereka dihafal oleh agamawan. Tapi apa yang mereka buat? Mereka tidak sampaikan kepada orang-orang bawah. Mereka sembunyikan kebenaran. Dan dalam ayat Al-Quran Allah sebut dalam surah Baqarah ayat 159, Allah melaknat orang yang menyembunyikan ilmu. Orang yang golongan tadilah, golongan yang mana agamawan menghafal kitab suci tapi tidak sampaikan kepada orang bawah. Jadi Allah melaknat, dan juga bukan hanya Allah, dilaknat oleh sekalian makhluk. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang sembunyikan ilmu. Kita ada ilmu, maka kita tidak sembunyikan, kita sampaikan. Terutamanya mereka yang bukan Islam. Kita tahu tentang agama Islam ni adalah agama yang benar. Kenapa kita sembunyi untuk diri kita saja? Kita nak baik kita saja, tidak sampaikan kepada mereka. Carilah kesempatan, ruang-ruang yang ada, join aktiviti untuk sampaikan risalah. Paling kurang sampaikan risalah cukuplah, sampaikan risalah. Jadi itu adalah usaha-usaha yang kita laksanakanlah. Kita takut kita menjadi orang yang sembunyikan ilmu. Dan Al-Quran merupakan satu-satunya yang dihafal huruf demi huruf sejak dulu sampai sekarang. Itulah mukjizat Al-Quran. Dan juga di zaman Abu Bakar berlaku satu peristiwa, iaitu peperangan antaranya untuk menyebarkan Islam. Akan berlaku peperangan semasa penyebaran Islam. Dan zaman Abu Bakar juga ada kumpulan yang dinamakan kumpulan Riddah, memerangi kumpulan golongan murtad, yang mana mereka ini selepas kewafatan Nabi SAW, mereka enggan membayar zakat. Mereka mengingkari kewajipan membayar zakat. Jadi zaman Abu Bakar memerangi golongan ini, golongan dipanggil perang Riddah, ataupun satu lagi dinamakan Yamamah, satu tempat yang nama Yamamah di Yaman. Jadi berlaku peristiwa ini pada tahun 11 Hijrah ataupun 12 Hijrah lah. Jadi peperangan ini menyebabkan ramai para sahabat yang menyertai peperangan ini telah syahid. Daripada kalangan para sahabat tersebut, mereka ini adalah daripada kalangan yang menghafal Al-Quran. Jadi ratusan para sahabat meninggal yang ketika dalam peperangan ini, daripada kalangan orang yang menghafal Al-Quran. Dan antara menyebut jumlahnya adalah sebanyak 700 orang penghafal Al-Quran. Dan apabila dilihat ramainya para sahabat daripada kalangan penghafal Al-Quran telah syahid dalam peperangan, akhirnya Saidina Umar merasa risau, disebabkan Al-Quran akan hilang, sebab ramai sahabat-sahabat Nabi yang telah mati syahid, yang meninggal dunia. Dan ketika itu tidak ada usaha untuk merekodkan Al-Quran. Jadi Saidina Umar mencadangkan kepada khalifah ketika itu, iaitu Abu Bakar, supaya membukukan Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu satu mushaf. Jadi cadangan Umar ni pada peringkat awal tidak diterima, sebab zaman Nabi SAW tidak ada proses pengumpulan Al-Quran. Lalu akhir sekali dipersetujui, hasil daripada perbincangan ijma' para sahabat. Maka para sahabat bersetuju dengan cadangan tersebut. Akhirnya mereka melantik Zaid bin Sabit, merupakan penulis wahyu Al-Quran, dilantik menjadi ketua ahli jawatan kuasa, ketua ahli jawatan kuasa untuk proses membukukan Al-Quran melalui satu proses yang sangat ketat, sangat ketat. Akhirnya terhasillah satu mushaf Al-Quran di zaman Abu Bakar. Yang asal, kitab itu yang asal, Al-Quran yang asal disimpan oleh Abu Bakar. Kemudian selepas Abu Bakar meninggal, Al-Quran yang asal tersebut diserahkan kepada Umar. Selepas Umar meninggal, diserahkan kepada Hafsah binti Umar. Siapa Hafsah binti Umar? Iaitu anak kepada Umar Al-Khattab, juga isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak azan juga? Terus insya-Allah.
Jadi diserahkan kepada isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin. Jadi tuan-tuan dan puan, kita masuk kepada zaman Osman. Kemudian di zaman Osman radhiyallahu anhu, semakin berkembang Islam. Islam semakin luas. Ramai manusia yang memeluk agama Islam. Ini peranan dakwah ni. Dakwah ni mesti berkembang. Tidak simpan kita. Kalau kita faham dakwah ini, tanggungjawab ni menyampaikan Islam. Kalau tak sampai Islam kepada kita. Jadi, sahabat memahami tentang kewajipan berdakwah dan keluar daripada tanah Arab. Kebanyakan para sahabat meninggal di luar daripada tanah Arab disebabkan mereka memahami tugasan dakwah Nabi SAW. Di zaman Osman, Islam mula tersebar di pelbagai wilayah, di pelbagai benua. Setiap wilayah Al-Quran dibaca dalam dialek mereka yang berlainan. Maka berlaku satu peristiwa. Apa peristiwa tersebut? Yang mana seorang sahabat nama Huzaifah Al-Yamani. Pernah dengar Aishno Huzaifah Al-Yamani? Tak pernah? Nanti kita belajar. Huzaifah Al-Yamani adalah seorang sahabat Nabi SAW